setelah badan terbujur, ya, panjang, sayap malaikat terkipas-kipas di sekeliling tikar kematian. Ini bahasa sastra Pak Hamka. Sebab Pak Hamka ini juga seorang sastrawan yang hebat bahasa Melayunya, tinggi, sehingganya bahasa Pak Hamka itu menjadi contoh umat Indonesia untuk berbahasa Melayu. Sebab sebenarnya orang Indonesia ni banyak bahasa daerah masing-masing itu banyak. Mendeling dengan mendelingnya, Minang dengan Minangnya, Jambi dengan Jambinya, Riau dengan Riaunya. Tapi akhirnya tahun 1939 ke apa ya, ada deklarasi pemuda, sehingga akhirnya diisytiharkan bahasa yang menyatukan Indonesia yang banyak. Logat-logat puak kaum ni ialah bahasa Melayu. Lalu ditanya bahasa Melayu yang bagaimana, lalu disebut bahasa Melayu yang dibicarakan oleh Hamka Haji Abdul Malik Karimullah. Jadi bahasa itulah yang akhirnya menjadi bahasa yang menyatukan Nusantara, menyatukan Indonesia, menyatukan Malaysia. Itulah bahasanya. Sehingga bahasa Melayu ini sebenarnya dituturkan lebih daripada 280 juta, 280 juta umat. Dia ada hak untuk menjadi bahasa yang didaulatkan di bangsa-bangsa bersatu, tapi tak kuat dia punya perjuangannya, belum kuat perjuangannya. Jadi datanglah malaikat maut terkipas-kipas di sekitar tikar kematian, terkipas-kipas di sekeliling tikar kematian. Barulah datang keinsafan. Lau akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, kalau engkau takhirkan sikit. Kalau bahasa Ahmad Nispunya minta nyawa, director Ahmad Nispu, minta nyawa, minta nyawa. Itu ayatnya, lau akhartani ila ajalin qarib, kalaulah Tuhan engkau takhirkan ajal kami ini kepada ajal yang sedikit lagi, kami tak sedikit je lagi, la asaddaqanna, kami nak bersedekah, wa akun, dan juga dikatakan kami nak jadi orang yang soleh, la asaddaqanna wa akum minas solihin. Barulah nak menangis. Itu penyesalan yang tidak ada maknanya. Sebab apa? Ditutup dah pintu taubat apabila nyawa dah sampai ke rongkong. Dikatakan pintu taubat itu terbuka malam, selama mana dikatakan selama mana nyawa belum sampai ke rongkong. Gharghar, malam yugharghir, disebut dalam hadis, malam yugharghir, gharghar. Kita berdepan orang yang nak mati kan, tu ya. Barulah nak menangis, meminta nyawa. Ahmad Nispu minta nyawa, sedikit saja pun jadilah. Akhartani ila ajalin qarib, kami nak, bukan nak jauh sangat, kami nak sikit je lagi supaya kami boleh bersedekah, boleh beramal, jangan dahulu dimatikan. Dalam ayat yang lain dikata, jika engkau beri, dikatakan jika engkau beri aku sambung nyawa Tuhanku, aku berjanji nak buat baik. Aku berjanji nak buat baik, amal yang telah kulalaikan dan aku tinggalkan selama ini akan aku tebus. Itulah dah sesok kopi tu. Bila dah sesok kopi tu, sekarang aku telah insaf, jadi lambat. Pintu taubat itu sudah tertutup, kerana bila mana sudah nyawa sampai ke halqum, ke kerongkong, maka tak ada dah, tak ada taubat dah. Termasuklah matahari terbit daripada barat. Harta bendaku yang banyak tidak dapat menebus. Yauma la yanfa'u mal wala banun, pada hari itu tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaatnya anak pinak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Salim di situ sejahtera dengan iman, sejahtera dengan amal, jauh daripada nifaq, jauh daripada mazmumah, tidak ada syirik dan sebagainya.
apatah lagi anak, apatah lagi isteri. Jadi pangkat kebesaran, bintang kehormatan yang menghias dada kemegahan duniawi yang kurebutkan dengan orang lain kerana menyangka itulah tujuan hidup yang sebenarnya, pada hari ini tidak ada erti lagi bagiku. Ya, sabuna anna malahu akhladahu kalla. Dia menyangka bahawa harta benda itu boleh mengekalkan. Dah. Kalla, kata Tuhan, tidak sekali-kali. Jadi di sini disebut bahawa menyangka, zon, ya, bukan yakin, hanya lebih kepada zon, sangkaan yang sebenarnya tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Ya'idukumul faqra, asy-syaitan ya'idukumul faqra wallahu ya'idukumul jannah. Syaitan sebenarnya menjanjikan kefakiran. Tak usahlah tolong orang, kamu pun tak cukup. Itu syaitan. Tak usahlah bantu-bantu, kamu pun nak pakai, nanti kamu pula tak cukup. Itu asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan memang menjanjikan kefakiran, wallahu ya'idukumul jannah, sedangkan Allah menjanjikan kamu syurga. Jadi artinya di sini bahawa selama ini dia menyangka tujuan hidup itu ialah jama'a malan wa addadah. Himpun reta kira, himpun reta kira, himpun reta kira. Campur. Tak ada tolak. Orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan, mereka akan tolak sebahagiannya. Bila semalam ke kemarin saya bercakap dengan seorang kawan saya, seorang kontraktor besar, ya, kontraktornya besar. Dia ambil pendekatan, bila dapat je hasil, dapat payment, tuai je, terus keluar 2,5%. Dapat je payment, terus keluar 2,5%. Dapat je orang maknanya dibayar hasil pada kerja kontrak dia tu, terus keluar 2,5%. Dia tak tangguh-tangguh dah. Dia tak tangguh. Dengan sendirinya maknanya bagi dia selesai. Ini tidak sifatnya jama'a malan wa addada. Himpun kira. Dah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tolak, dapat, tolak, dapat, tolak. Jangan dapat campur. Itu adalah humazatin lumazatin. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa addadah. Ya. Baik. Katanya di sini bahawa pada hari ini tidak ada erti lagi harta dan anak pinak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Taruhlah di antara aku ke kuburan dengan serba-serbi upacara. 21 das. Kononnya kau boleh lari malaikat maut, ataupun kita kata mungkar dan nakir. Kenapa? 21 das berdentum. Hajab tidak. Tak? Datang juga malaikat tu. Mungkar nakir datang juga nak nanya. Tak? Soalannya dah tahu sebenarnya, tapi jawapannya belum tentu. Berdasarkan amalan kita. Bukan kefasihan bahasa Arab tu dah. Aku ni fasih dah bahasa Arab, jadi kalau tanya dia malaikat cakap Arab pun aku boleh jawab. Mengkalanya. Bukan masalah fasih cakap Arab. Abu Lahab, Abu Jahal lagi fasih, tapi dia pun tak boleh jawab. Apa? Yang boleh jawab ialah iman dan amal kita. Ya. Dengan sendirinya kita boleh berbahasa Arab dengan fasih kerana iman kita mantap, amal kita banyak. Ya. Namun mereka akan pulang. Segala upacara membawa bintang-bintang kebesaran yang diletakkan di atas keronda tu, akan dibawa pulang. Tinggallah sendirian. Dan dikatakan yang mengikuti jenazah itu 3. Ya. 2 balik, 1 akan tinggal. 2 yang balik itu ialah harta kita balik. Welfare kita ke, Alphard kita ke, ya tak? Apa lagi kereta-kereta yang baru-baru ni, Proton apa ke, 850 ke apa benda entah, semua tu akan balik. Walaupun kita punya. Habis bicara kuasa, rabanya nama kita. Ya tak? Lagi apa? Harta akan balik semula, walaupun tadi ikut sekali, kemudian isteri, anak semua akan balik. Tak akan tunggu dah. Tak akan tunggu. Yang tinggal ialah amalannya. 3 ikut, kemudian 2 balik, yang tinggal ialah amalan kita, ya Allah. Ya. Walaupun daripada kain sutra,
ya, harir dalam bahasa Arab. Sutra ini ialah wa yalbathuna thiyaban dia katakan harir, wa libasuhum fiha harir, ya. Harir itu ialah sutra. Kalau ada juga orang bagi nama hariri, nama orang kita Melayu ada hariri, maknanya sutraku. Walaupun sutra menjadi kain kafan, tidak berapa lama kemudian kafan itu pun akan hancur, tubuh pun akan hancur, tulang-tulang pun akan hancur, illa man rahima rabbuh, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam menderita sakit akan bercerai dengan dunia, maksudnya dalam nazak dah ni, dalam keadaan nazak, fikiran mulalah menjalar, ingatkan kedai dia yang dia ada kedai, ingatkan kebun yang dia ada kebun, ingatkan anak pinak yang ada anak pinak, ingatkan jadi macam-macam, ingatkan hutang, ingatkan isteri, segala pintu telah tertutup kecuali satu iaitu pintu kubur. Akal dah berhenti, ya, akal sudah berhenti, roh yang bercakap ketika itu berbicara dengan Allah lah, berbicara dengan Allah. Kalau benarlah bahawa tidak ada hidup sesudah hidup yang ini, kalau benar tidak ada akhirat sesudah dunia ini, kalaulah dengan harapan tetapi ternyata harapan itu meleset, tak adanya, akan ada kehidupan setelah mati. Walal akhiratu khairun laka minal ula, akhiratlah yang lebih baik yang sedang menunggu daripada dunia ini. Apalah artinya dunia yang telah aku tempuh, sedangkan bekalan aku untuk berada di negeri akhirat sangatlah sedikit, ya Allah, ya. Datang pergi kemewahan yang sebenarnya membosankan. Apa maksudnya? Kaya-kaya pun sudahnya kita akan sampai ke titik tepu. Apa makna titik tepu? Tak sedap lah. Contoh ginilah, kita makan kenyang, lepas tu orang offer, tawar lagi makan, tak mana kenyang. Yelah sedap ni, ya tak? Segala pencuknya, ikan siakapnya semua ada ni, ya tahu sedap, tempoyoknya, baungnya tahu, masih elok teman dah kenyang, ya tak? Maka begitulah kemewahan pun sebenarnya. Kalau dah terlalu mewah, sudahnya dia datanglah titik tepu tu, bosan, ya. Nafas yang hanya sekelumit untuk daerah dunia yang begini luas, sedangkan baru mencoba tenaga yang telah habis, iaitu tua, ya tak? Sampai masanya mata pun kabur, gigi pun gugur, kulit pun kundur, uban pun bertabuk, jalan pun mundur, ya. Hanya satu pintu terbuka, kata Khairil Anwar, penyair, ya, penyajak. Yang lain tertutup belaka. Tuhanku, di pintu mula aku mengetuk. Ini ada lagunya. Ini ada lagunya, ya tak? Pintu muku ketuk ini, ini ada lagunya, ya. Aku tidak bisa berpaling. Kan ada lagunya. Tak bisa berpaling Tuhanku, pintumu ku ketuk. Ya, siapa lagu tu? Tu dia dah. Jadi aku tak bisa berpaling dah. Udahlah. Mana ada ghostan dah. Ya tak? Dah sampai hujung dah kepucu. Tak ada ghostan dah. Ya Allah. Sampai ke hujung dah mika ni. Ya Allah, ya. Itulah. Maka kita menghadap orang yang nazak ini, kita yakinkan dia Tuhan Maha Pengampun. Ya, kita yakinkan dia, jangan lupa Allah. Gitulah kita yakinkan.